Di dalam sebuah hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tas'alul ayat وقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم الصيحة أحمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل قيل من هو يا رسول الله قال هو أبو الرغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه أو كما قال. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan kata Ibnu Katsir, hadis itu mematuhi syarat-syarat Imam Muslim. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata rijal hadis itu thiqat, dipercayai. Dan kata Syuaib Al-Arnaud, hadis itu qawi, kuat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia ni sahabat Nabi. Dia cerita satu pengalaman dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijr. Dia kata satu hari ketika dia dengan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Nabi di kawasan Al-Hijr. Al-Hijr ni tuan-tuan, dia duduk belah utara Madinah. Hari ini dikenali dengan nama Madain Saleh. Penduduk di situ disebut Ashabul Hijr. Ambil sempena nama tempat tu. Dan disitulah tempat berlakunya bala azab turun kepada umat Nabi Saleh alaihi salam, iaitu kaum Thamud. Kaum Thamud 26 kali Allah sebut dalam Quran. Quran 30 juzuk tu 26 kali Allah sebut perkataan Thamud. Sedangkan mereka ni adalah satu kaum yang berdosa. Allah repeat cerita mereka ni. Allah cerita kat kita tentang derhaka mereka ni. Allah habaq dekat kita tentang azab yang menimpa mereka ni 26 kali. Benda ni berlaku di mana? Di satu tempat yang bernama Al-Hijr, yang hari ini dipanggil Madain Saleh. Betul-betul dia duduk belah barat daya, bukan betul-betul utara Madinah, barat daya. Dia condong sikit ke kiri daripada Madinah. Kalau hari ini daripada Madinah kita nak pergi ke Tabuk, tempat berlaku perang dulu, perang Tabuk, yang hari ini Tabuk kerap turun salji. Sebab dia nak pergi ke border Jordan dah, dia dah sejuk dah di situ dan kerap turun salji. Daripada Madinah nak pergi ke Tabuk
Madain Saleh ni tempat yang kata Al-Hijr, yang kata tempat kaum Samud ni, dia duduk center, tengah. Di Madinah kita akan lalu satu tempat nama Khaybar. Kita ingat ada satu perang zaman Nabi, perang Khaybar di antara Nabi dengan Yahudi. Dan Khaybar itu markas Yahudi. Kita tempuh Khaybar, baru kita sampai Madain Saleh. Terus perjalanan lagi, kita akan sampai ke Tabuk. Jarak daripada Madinah nak pergi ke Hijr, ke Madain Saleh, ke tempat tragedi bala azab turun kepada kaum Samud, kaum Nabi Saleh ini, lebih kurang 400 km, lebih kurang. Daripada Madain Saleh tu pula, tempat kaum Samud ni, tempat umat Nabi Allah Saleh alaihi salam nak pergi ke Jordan, ada satu tempat nama Petra, yang juga ada bangunan yang diukir, yang dipahat dalam bukit, 500 km lagi. Ada pihak kata yang duduk di Petra itu juga adalah daripada mereka ni, asalnya daripada kaum Samud. Ada pihak kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dulu, zaman dulu, rombongan perniagaan daripada Makkah, daripada Madinah, kalau nak pergi berniaga di Syam, itu laluan dia. Dia akan lalu kawasan kaum Samud ini. Itu laluan dia. Maka itu menjadi laluan perdagangan zaman dulu. Terkenal kaum Samud, umat Nabi Saleh ini, dari segi architecture. Dia mampu tebuk bukit, pahat bukit, dan buat satu kediaman mewah di dalam bukit. Hari ini dia menjadi satu kawasan arkeologi dan diiktiraf oleh UNESCO. Bila kita baca cerita tentang kaum Samud yang Allah sebut 26 kali dalam Quran ini, kita kena tahu benda-benda ni. Baru kita tahu pasal apa mereka ni derhaka kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Pasal mereka berasa mereka pandai. Selalunya orang jadi sombong, jadi derhaka, jadi tak dengar cakap ni kerana dia ada kelebihan, kerana dia rasa dia pandai, kerana dia rasa dia kaya, kerana dia rasa dia lebih pada orang lain. Maka mainlah sombong dalam diri dia. Hadis yang kita baca ni, dia cerita, dia kata lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijr. Nabi dengan rombongan sahabat nak pergi perang Tabuk. On the way nak pergi ke Tabuk, lalu kawasan ni, kawasan Hijr, kawasan kaum Samud ini, sampai di situ. Nabi SAW bersabda, Nabi kata la tas'alul ayat. Nabi kata, aku nak pesan dekat hampa, hampa jangan duk minta al-ayat, jangan duk minta mukjizat sebagai syarat untuk nak beriman dengan Nabi. Dulu macam tu. Dulu kalau betul hang Nabi, tunjuk mai satu mukjizat dekat kami. Kalau betul hang Nabi, hang buktikan dekat kami. Duk nak minta satu benda luar biasa untuk nak percaya, untuk nak ikut. Nabi kata jangan macam tu. La tas'alul ayat. Jangan duk minta apa-apa tanda, apa-apa yang boleh mukjizat untuk dijadikan bukti untuk apa nak beriman dengan aku. Nabi kata, wa qad sa'alaha qaumus salih. Kerana benda ni kaum Nabi Saleh dulu, kaum Samud dah minta dah. Nabi Saleh seru mereka supaya beriman kepada Allah, suruh sembah Allah, jangan sembah berhala, jangan sembah patung. Dia kata dekat Nabi Saleh, buat mai satu mukjizat, kata hang betul-betul Nabi. Dia minta dekat Nabi Saleh, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala hantar mai unta betina sebagai mukjizat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Akhirnya mereka bunuh unta tu. Maka Nabi SAW pesan kepada sahabat-sahabat duk ada ni, jangan duk minta benda-benda yang pernah diminta oleh kaum Nabi Saleh dulu. Fakanat taridu min hadzal fajji wa tasduru min hadzal fajji. Nabi tunjuk di depan sahabat-sahabat, Nabi kita hampa tahu tak, Nabi Saleh dulu kaum dia minta mukjizat, Allah hantar mai unta. Aku macam nampak lagi unta tu mai kot ni, Nabi kata, dan unta ni keluar kot ni. Nabi tunjuk dekat sahabat-sahabat ni.
Nampak lagi, aku boleh nampak lagi dulu unta mukjizat Nabi Saleh dulu, dia mai kot ni, Nabi kata dia keluar kot ni. Nabi tunjuk benda tu kepada para sahabat semua. Fa'atau an amri rabbihim. Tapi malangnya umat Nabi Saleh, depa derhaka Nabi Saleh alaihi salam. Depa minta bukti mukjizat, Allah buat mai bukti mukjizat, depa derhaka juga. Fa'aqaruha, depa sembelih unta mukjizat itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita duk baca dalam Quran ayat popular yang kita selalu duk baca, surah Asy-Syams. Tuhan cerita tentang mereka ni. Kazzabat samudu bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Asy-Syams, Tuhan kata apa? Kazzabat samudu bitaghwaha. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh ini, mereka mendustakan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Pasal apa? Bitaghwaha, kerana mereka ni tagha, kerana mereka ni melampau. Mereka tahu Nabi Saleh tu Nabi, mereka tahu unta tu mukjizat yang Allah hantar mai, tapi mereka melampau, mereka ignore, mereka tolak kebenaran itu. Iz ba'atha ashqaha, Tuhan cerita balik benda ni. Tuhan ingatlah, Tuhan kata ingatlah ketika bangkit satu orang yang paling jahat di kalangan mereka. Kaum Samud ni, mereka tolak Nabi Saleh, mereka jahat. Dalam pada hak jahat tu ada hak paling jahat. Tuhan kata dalam Quran, Tuhan kata ingatlah ketika mana imba'atha, bangkit satu orang, ashqaha, hak paling jahat, bangkit berdiri di depan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Dia kata dekat Nabi Allah Saleh alaihi salam, depan-depan Nabi Saleh, dia kata, ni unta apa? Unta mukjizat. Hang pesan apa kat kami? Hang pesan jangan sentuh dia dengan niat jahat. Hang suruh kami buat apa? Hang suruh kami jangan ganggu telaga tempat minum air unta ni. Ini semua hang pesan kan? Ini aku nak bagi tahu kang, aku akan sembelih unta ni. Siapa dia ni? Ini manusia paling jahat. Siapa kata dia paling jahat? Allah kata benda ni di dalam surah Asy-Syams, di dalam Al-Quran. Faqala lahum Rasulullah, maka berkata kepada mereka, kepada kaum Samud ini, Rasulullah, siapa dia? Saleh alaihi salam, kata kat mereka, naqatallah wa suqiyaha. Aku nak peringat dekat hampa, naqatallah, ini bukan unta biasa, ini unta Allah punya. Wa suqiyaha, dan itu telaga tempat minum dia. Jangan kacau unta ni dan jangan kacau tempat minum dia. Pasal apa? Pasal ini unta Allah, bukan unta manusia. Fakadzabuhu, terang-terang depan-depan depa tolak, depa mendustakan apa juga yang dikatakan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Fa'aqaruha, depa sembelih unta tu depan-depan mata. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Serentak dengan tu Allah buat turun mai bala bencana malapetaka dekat depa ni. Allah hancurkan depa sehancur-hancurnya. Allah Subhanahu wa taala kata fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Allah hancurkan depa. Kerana degil mereka, kerana derhaka mereka, Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Fasawwaha, Tuhan pastikan mereka jadi flat, rata semua sekali. Tuan-tuan, dengan Allah Subhanahu wa taala jangan main-main. Kita tak nampak Allah, yang kita nampak Al-Quran, itu kalam Allah. Kita tak nampak Allah, yang kita nampak apa dia? Hadis Nabi yang ditinggalkan pesan oleh kekasih Allah. Tetapi kita tidak boleh sama sekali untuk bantah Allah Subhanahu wa taala. Pasal kita bantah, bila Allah ambil tindakan, Allah tak akan tinggal saki bakinya.
fasawwaha, Allah perata habis semua, rapat, flat, habis, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafu uqbaha. Ini ayat last ni. Tuhan kata apa? Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah takut dengan risiko yang akan menimpa kerana tindakan dia. Kalau dia ambil tindakan, dia binasakan orang-orang yang lawan dia, dia tak pernah takut dekat siapa-siapa pun. Ini Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan berani Allah kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Balik kepada hadis tadi, kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabat yang ada di Madain Saleh, yang ada di Hijr ni. Nabi kata apa? Aku nampak lagi unta tu mai kot ni, unta tu kelok kot ni. Nabi kata, aku nampak benda ni. Tapi malangnya, dia kata, fa'atau an amri rabbihim. Umat Nabi Saleh derhaka perintah Tuhan mereka. Fa'aqaruha, depa sembelih unta tu. Fakanat tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuna labanaha yawman. Fa'aqaruha. Nabi Saleh dah habang, ini telaga tempat unta ni minum. Hari ni unta minum air telaga ni. Hampa minum susu dia. Bergiliak dengan unta. Telaga ni, hari ni unta minum. Hari ni hampa tak boleh minum air telaga ni. Pasal unta minum. Hampa minum susu dia. Esok hampa punya giliak, hampa minum air telaga ni. Nabi Saleh alaihi salam tetapkan itu sebagai peraturan yang mesti dipatuhi. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah, dia suruh kita buat satu-satu benda, dia tak ada explanation. Sebelum raya korban baru ni, orang tanya saya, kata, Ustaz, betul ke dia kata kita kalau ingat kata nak buat korban daripada 1 Zulhijjah sampai hari sembelih korban tu, kita tak boleh potong kuku, kita tak boleh potong misai, kita tak boleh nak gunting rambut, semua betul ke? Tuan-tuan, kita hari ni umur dah 60 dah. Tak pernah kita dengar benda ni. Pasal apa? Pasal kita tak mengaji. Pasal apa? Pasal kita duduk pergi mengaji, tajuk tu tak main-main lagi. Tahu mai umur 60 ni baru kita dengar. Jadi bila mula-mula dengar, first time kita dengar benda tu, kita senyum seorang-seorang. Kita kata merepek puan-puan ni, mazhab apa puan-puan ni. Kita kata begitu. Yang kemudiannya bawa main hadis dekat kita, tengok-tengok hadis sahih yang melarang benda tu. Walaupun ulama bincang, sebagian ulama, contohnya Imam Asy-Syafi'i, dia kata bukan haram, makruh. Orang yang niat nak buat sembelih korban daripada 1 Zulhijjah sampai hari dia sembelih, tak kira lah dia sembelih hari raya pertama ke, raya kedua ke, raya ketiga ke, sampai hari dia sembelih, baru dia boleh potong kuku, baru dia boleh cukur misai, baru dia boleh pergi barber gunting rambut, baru dia boleh. Imam Syafi'i kata kalau dia buat juga larangan itu, makruh, tak ada dosa, tak ada denda apa-apa, cuma tak cantik lah. Dah Nabi habaq kata jangan, kita pergi buat, tak cantik. Tapi ada mazhab, contohnya Imam Ahmad, dia kata haram, tak boleh, sebab itu larangan, dia kata. Baik, ada orang tanya, tak, dia kata, Ustaz, apa rasional, dia kata, apa rasional yang tak boleh duk potong kuku? Dia kata, saya Ustaz, dia kata, saya abang betul, saya seminggu sekali saya potong kuku. Tak tahu lagu tak boleh potong Ustaz. Ya Allah Ustaz, 13 hari tak boleh potong kuku, rasa macam jadi Pontianak, dia kata, kuku panjang. Lepas tu dia duk argue benda tu, dia argue. Dia kata apa? Dia kata, bukankah kita bila hari Jumaat kita disuruh potong kuku, potong apa semua untuk kebersihan? Dia kata, ni pasal apa yang agama tak bagi potong benda ni? Dia larang kita daripada bersih. Yang ni yang saya tak faham, dia kata. Memanglah ada beberapa benda yang Allah tentukan sebagai peraturan dia, kita tak faham. Bukan itu saja, banyak. Kalau tuan-tuan nak tanya, banyak. Tuan-tuan boleh aja kalau nak tanya. Pasal apa kita, dia suruh ambil air semayang, suruh basuh muka, suruh basuh tangan, suruh basuh kepala, suruh basuh kaki. Awak dia tak suruh basuh ketiak. Tempat pedas itu ketiak tu. Pasal apa dia tak suruh basuh ketiak? Tuan-tuan boleh tanya kalau nak tanya. Tapi itulah perintah Allah. Kadang-kadang Allah tentukan satu-satu perintah, dia nak tengok hang boleh taat ke tak. Yang tu aja. Allah nak tengok, dia kata A, hang nak kata A ke tak?
Dia kata B, hang nak kata B ke tak? Tanya lagi. Dia kata hal lain semua suruh kita tayammun. Tayammun, bukan tayamum. Tayammun maksudnya kanan. Yamin. Kanan ni Arab kata yamin. Tayammun maksudnya buat apa pun benda baik suruh mula dengan kanan. Makan suruh tangan kanan, masuk masjid suruh langkah masuk kaki kanan. Mai tang tawaf dia suruh pikuk kiri. Pasal apa? Duk tanya pasal apa? Ini kata berapa banyak ni hadis doa abang apa semua suruh kanan. Pasal apa mai tang tawaf ni suruh kok kiri? Itu duk tanya pula, ustaz ni saja saya nak bagi puas hati saya. Dia kata yang duk suruh tawaf kok kiri ni ada dalam Quran kah? Duk mai kok tu pula dah, ya Allah. Ka hadis. Dak hadis tu sahih ke tak? Duk tanya pula dah. 1400 tahun dah orang duk tawaf masuk pi pusing kok kiri pasal itu perintah Allah. Hari ni dia tanya. Tuan-tuan, kalau sekiranya semua benda kita nak tanya, kita nak bagi puas hati kita, jenuh kita. Sebab ada perintah, dia panggil perintah ubudiyah. Perintah Allah suruh taat aja. That's it. Quran kata macam tu, buat macam tu. Quran hadis kata macam tu, buat macam tu. You tidak ada hak untuk tanya pasal apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni dia nak balik pada asas. Asas dia apa dia? Asasnya kita taat kepada Allah dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda tu ada dalam hati kita, kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis yang sahih, kita kata sami'na wa ata'na. Full stop. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila hak tu kita tak boleh nak taat apa jadi, akhirnya jadi macam kaum Samud. Dia mempersoalkan sampai benda-benda besar dipersoalkan. Dia tanya Nabi Allah Saleh alaihi salam, pasal apa tak boleh buat apa kat unta ni? Unta ni apa sangat? Unta aja kot, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Akhirnya apa jadi? Fa'aqaruha. Dia pas sembelih unta tu. Fa'akhadhathumu sayhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Allah Subhanahu wa taala turun mai satu azab, satu bala dekat mereka dalam bentuk sayhah. Sayhah ni apa dia tuan-tuan? Bunyi jerkah. Bunyi jerkah. Jerkah tu mati. Sampai mati mereka ni dalam keadaan, ada yang mati dalam keadaan duk melutut, ada yang mati dalam keadaan duk menerak. Semata-mata kerana sayhah, satu suara kuat, satu suara jerkah yang boleh membinasakan orang. Ahmadallahu azza wa jalla man tahta adimis sama'i minhum. Habis semua hak duk ada di bawah langit di tempat kejadian itu mati semua. Semua kaum Samud yang duk ada di kawasan Al-Hijr, di kawasan Madain Saleh itu, semua hak duk ada di situ tanpa kecuali seorang pun mati semua sekali. Illa rajulan wahidah. Nabi kata melainkan seorang aja, dia ni tak mati. Seorang saja dia tak mati. Kana fi haramillah azza wa jalla. Bukan pasal dia ada di situ dia tak mati. Pada masa balak tu turun, dia ada di Mekah. Dia ada di tanah haram. Tetapi dia duduk dalam geng kaum Samud yang menentang Nabi Saleh. Cuma masa bala tu mai, dia tak ada. Dia ada di Mekah. Allah hold sat dulu kematian dia ni. Kerana apa? Kerana menghormati tanah haram, tempat dia pergi ni. Khil, bila Nabi kata lagu tu, sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, man huwa ya Rasulullah? Sahabat kata, siapa dia ni? Hak seorang ni. Yang waktu semua orang mati, dia tak mati kerana dia ada di Mekah. Siapa ni dia ni? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa Abu Righal. Nabi kata nama dia Abu Righal. Setengah sebutan kata Abu Rughal. Dia ni seorang. Dia selamat pada hari kejadian pasal dia ada di Mekah. Nabi kata falamma kharaja minal haram. Tapi dia ni, dia keluar aja daripada tanah haram Makkah. Asabahu ma asaba qaumah. Apa yang kena dekat kaum dia hak mati, dia kena dan dia mati masa tu juga. Dia kena sayhah, dia langkah-langkah keluar daripada Makkah, dia kena sayhah dan dia mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu, bila murka dia sudah mai, dia tak akan lepas seorang pun. Walaupun pada hari kejadian tu hang tak ada di situ, akan sampai hari hang dibinasakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma ada dalam sebuah hadis lain, riwayat Abu Daud. Hadis ni ada perbahasan di kalangan ulama. Kerana ada seorang rawi hadis ini, salah seorang yang riwayat hadis ni, nama dia Bujair bin Abi Bujair. Hadis dia ni ada tambah sikit di ujung. Tambahan itu dipertikaikan. Dia cerita hak lain semua sama. Kaum Samud kena sayhah, mati semua kecuali Abu Rigal. Dia pun cerita macam tu juga. Abu Rigal ni pula apa dia? Dia kata mati dia di mana? Mati dia daripada Mekah nak pergi ke Taif. Dia keluar daripada Mekah, dia nak menghala ke arah Taif. Dia keluar saja daripada sempadan tanah haram, dia mati. Dalam hadis riwayat Bujair bin Abi Bujair ni, dia kata apa? Dia kata Nabi SAW sampai di tempat tu, di tempat daripada Mekah nak pergi ke Taif tu. Bila sampai di situ, Nabi SAW bagi tahu. Nabi kata di sini ada satu kubur. Nabi kata, dan di sini kubur tu ialah kubur Abu Rigal. Nabi kata dia ni kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Bila Allah buat turunkan bala di sana, dia duduk ada di Mekah, maka dia terlepas daripada hari kejadian tu, dia terlepas daripada bala tu. Nabi kata bila dia keluar saja daripada tanah haram, dia kena apa yang menimpa kawan-kawan dia yang lain, dan dia dikebumikan di sini. Part ni yang dipertikaikan oleh ulama hadis. Nabi kata dia dikebumikan di sini. Annahu dufina ma'ahu ghusnun min zahab. Bahagian ni yang dipertikaikan. Kononnya Nabi kata apa? Kalau hampa nak pasti, dia ni ditanamkan bersama dengan satu ghusnun, satu rantin kayu yang dibuat daripada emas. Nabi kata, in antum nabashtum anhu asabtumuhu ma'ahu. Ni bahagian ni yang dipertikaikan oleh ulama hadis. Nabi kata kalau hampa korek kubur ni lah ni, hampa akan jumpa rantin emas itu. Nabi kata fabtadarahun nas. Kata hadis tu, sahabat-sahabat pun korek apa? Fastakhraju al-ghusna. Depa jumpa rantin emas tu dan depa bawa keluar. Pak cerita pasal rantin emas ni, sebahagian ulama tak terima. Depa kata pasal apa? Pasal tidak ada di dalam riwayat yang kuat, maka ini tidak diterima. Maka hadis itu dianggap sebagai hadis yang dhaif. Tapi cerita Abu Rigal terlepas pada hari azab kena kaum Samud, itu disepakati hadis itu sabit. Cerita Abu Rigal kemudiannya mati bila dia keluar daripada tanah haram, itu cerita sabit daripada hadis Jabir. Cuma cerita tungkap emas dia itu saja yang menjadi perbahasan di kalangan ulama semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nazala al-hijr fi ghazwati Tabuk amarahum alla yashrabu min bi'riha wa la yastaqu minha faqalu qad ajjanna minha wastaqina fa amarahum an yatrahu dhalikal ajin wa yuhariqu dhalikal ma'. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan nak pergi perang Tabuk, sampai di tempat yang bernama Al-Hijr, tempat kaum Nabi Saleh, kaum Samud ni. Bila sampai di situ, Nabi pesan, Nabi kata alla yashrabu min bi'riha. Nabi kata di sini ada telaga, jangan siapa pi minum air telaga tu. Bila sampai di kawasan tu, Nabi pesan, nih jaga, Nabi kata jangan siapa pi minum air telaga tu. Wala yastaqu minha, jangan siapa pi cedok ambil air buat simpan, nak buat bekal, jangan. Nabi kata air telaga ni jangan siapa minum, jangan siapa duk ambil simpan. Faqalu, sebahagian sahabat ni kata apa? Qad ajanna minha wastaqaina. Allah, mereka kata ya Rasulullah,
kami dah ambil dah ayak tu, kami dah minum dah, bahkan kami dah ambil buat uli tepung untuk nak buat makan, kami dah pakai dah ayak tu. Fa amarahum an yatrahu dzalikal ajin. Nabi kata apa? Mana-mana tepung yang dah diuli dengan ayak telaga tadi, pi buang. Nabi kata, pi buang. Nabi kata, buang dengan tepung-tepung tu sekali, buang. Nabi kata, wa yuhariqu dzalikal ma. Ayak yang hampa dah ambil simpan nak buat bekai pun ceruk buang. Nabi kata, tuang buang semua ayak tu. Pasal apa? Pasal itu adalah kesan peninggalan kaum Samud. Tuan-tuan, orang yang derhaka Allah ni sampai macam tu sekali. Allah buat turun bala dekat mereka, sampai tempat mereka ditimpa bala tu, sampai apa yang ada di situ tak boleh pakai. Sampai ayak yang ada di kawasan tu pun Nabi kata jangan minum. Dah uli dah dengan tepung nak buat, Nabi kata buang dengan tepung-tepung tu sekali. Pasal apa? Marahnya Allah kepada orang yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam tu tuan. Ini bukan cerita kecil, bukan cerita main-main. Orang yang lawan Nabi ni, tu sebab sampai hari ni kalau ada orang duk lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mau ingat benda-benda ni semua. Kemudian dia kata apa? Wa yurwa an Sabrah bin Ma'bad wa Abi Syumus anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ilqa'it ta'am. Dalam sebuah hadis lagi riwayat daripada Sabrah bin Ma'bad, dia kata apa? Orang yang dah minum ayak tu, ayak tempat kaum Samud, yang dah makan dah apa-apa daripada tempat kaum Samud ni, Nabi perintahkan amara bi ilqa'it ta'am. Nabi perintahkan mereka suruh muntah balik benda yang masuk dalam perut tu. Dia. Wa qala Abu Dzar, kata Abu Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man i'tajana bima'ihi, yakni orang yang telah uli tepung dengan ayak daripada tempat kaum Samud itu, Nabi suruh muntahkan balik benda yang dah masuk. Tepung tu dah buat benda makan, muntahkan balik benda yang masuk dalam perut dia. Demikian Islam menjaga kita daripada pisangkut dengan orang-orang yang derhaka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cukup serius dengan benda-benda ni. So pengajaran yang boleh kita ambil daripada dia tuan-tuan, yang pertama, elak diri kita dan keluarga kita daripada tergolong dalam golongan yang derhaka Allah. Kita tak mau derhaka Allah, anak bini kita kena peringat jangan pergi buat benda yang menderhaka Allah. Jangan. Dua, orang yang derhaka Allah tak selamat dunia akhirat. Siapa-siapa yang derhaka Allah, dunia tak selamat, akhirat tak selamat. Bukti dia apa? Kaum Samud. Atas dunia Allah binasakan. Hak terlepas seorang pun Tuhan tak lepas. Tuhan binasakan dia. Dunia tak selamat, akhirat lebih-lebih lagi. Yang ketiga, hebat mana pun kita, hebat mana pun kita tak boleh lawan Allah. Tidak boleh lawan azab yang Allah turunkan.